الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca dari pangkal ayat 8 lah. Tak boleh dah tepuk tengah tu, kita baca daripada pangkalnya, ya tak? Alam tara ilal ladzi nuhu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu. Thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق الله العظيم. Kalaulah kita boleh bagi nama lain kepada surah ini, ya, saya namakan surah ini surah Najwa, iaitu bisikan-bisikan yang berupa cercaan-cercaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling berbisik-bisik itu dipanggil tanajau, ya. Bila saling berbisik-bisik itu dipanggil tanajau. Dia kalau seorang itu, ya, kita kata najwa, seorang yang berbisik, ya, dan daripada najwa itu timbullah orang yang berbisik dengan Allah itu dipanggil munaji. Ya, munaji, orang yang berbisik dengan Allah itu maknanya merayu, memohon daripada Allah dipanggil munaji. Proses itu dipanggil munajat. Ya tak? Dipanggil munajat. Tapi bila ada tindak balas dua pihak, maka dipanggil sebagai tanajau, ya, dipanggil sebagai tanajau. Jadi sudah dilarang mereka supaya jangan tanajau bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Jangan berbisik-bisik dalam perkara ithmi, dosa, ya tak? Kan perkataan ithmi ni kita jumpa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, ya tak? Jadi ithm dosa, dzamb dosa juga. Ada perkataan lain yang kita guna untuk dosa iaitu dzamb, ya, dosa juga. Jarimah dosa juga. Orangnya mujrimin, orang yang berdosa tu, the criminals, dipanggil mujrim, ya, mujrimin, ya tak? Jarimah pun dosa juga, ya, jarimah. Walau tara idil mujrimin, ya, idil mujrimun. Jangan berbisik-bisik untuk melakukan, ataupun lebih tepatnya bermesyuarat secara tertutup dan sulit, rahsia, untuk melakukan udwan. Perkataan udwan daripada adu, ya tak? Daripada adu, iaitu musuh. Jadi udwan maknanya permusuhan.
Kalau orang di awal ucapannya wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali ke atas orang yang zalim. Ada dalam muqaddimah selalu orang sebut alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Selalu ucapan kalau Profesor Dr. Yusuf Qardawi itu di antara permulaan dia selalu begitu, wal 'aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu sudahnya kepada orang yang bertakwa, ya, dan tidak ada permusuhan, wala udwan illa 'alal zalimin, kecuali ke atas orang-orang yang zalim, maka baru ada permusuhan. Kalau tidak, kita tak akan bermusuh. Sebab Islam itu tidak dilahirkan untuk bermusuh. Ya tak? Jadi mereka berbincang secara sulit, berbisik-bisik untuk melakukan maksiat. Wa ma'siyatir rasul. Apa makna maksiat? Derhaka. Asalnya apa? Asa. Kan dalam Quran ada fa'asa fir'aunur rasul, ya tak? Ya, fa'asa fir'aunur rasul. Telah apa nama tu? Telah derhakalah Firaun akan rasul, ya tak? Jadi maknanya di situ daripada asa, orangnya asi, perbuatannya maksiat. Kalau satu, kalau banyak maksiat. Jadi orang Melayu pakai itu jamak. Yang Melayu pakai mukjizat, maklumat, ta'limat, maksiat. Itu semua jamak. Orang kita pakai kalimah Arab tapi dengan penggunaan jamak. Jadi sebenarnya tak boleh kita kata satu maksiat. Maksiat menunjukkan banyak, ya. Begitulah penggunaan local maknanya tempatannya maksiat, kita kata melakukan maksiat, ya tak? Jadi ini adalah kerja munafikin dan kerja Yahudi. Kemudian disebut secara khusus orang Yahudi ini bila berjumpa dengan Nabi, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka. Sam ni maknanya celaka, sam ni maknanya racun. Sam, ya, maknanya dalam bahasa Arab sam ialah celaka, sam juga adalah racun. Jadi bila dia berjumpa Nabi, bunyinya macam assalamu alayka. Dia kata assalamu alayka ya Abul Qasim. Dia tak panggil pula ya Rasulullah sebab dia tak iktiraf. Dia panggil bapa si Qasim. Benda anak Nabi laki-laki adalah Qasim. Ya, seseorang itu dinasabkan biasanya dia punya kunyahnya kepada anak lelakinya, ya, anak lelakinya. Kecuali dah tak ada anak laki-laki macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak ada anak lelaki. Maka gelaran Sayyidina Umar apa? Abu Hafsin. Hafsin itu siapa? Hafsah. Wahai bapa si Hafsah, ya. Sayyidina Umar ni tak ada anak lelaki. Jadi Abu Hafsin, wahai anak kepada Hafsah yang kahwin dengan Hafsah kahwin dengan Rasulullah, ya tak? Hafsah kahwin dengan Rasulullah. Dia biasanya menjadi wife, ya tak? Juru bicara kepada isteri-isteri yang lain. Kalau apa-apa nak hantar memo, hantar melalui Hafsah lah. Sebab Hafsah ni dia macam ayahnya juga, dia tak simpan. Dia dan labun, dia labunnya, dia labuhnya habis, tak kira, ya tak? Tu Hafsah, ya. Itu dia. Jadi maknanya di situ dia kata bagaimana mereka ini suka bercakap, lalu dia akan memberikan dipanggil greetings ataupun tahiyyah. Apa dia? Hayya yuhayyi tahiyyah. Tengok di situ, wa idza ja'uka hayyauka. Apa makna wa? Dan idza, apabila ja'u, mereka datang. Apa tanda mereka? Adanya waw. Mereka datang kepadamu, kepada engkau, ja'uka. Tentu nak kena bagi salam. Ataupun kita kata tahiyyah. Tahiyyah tu greetings, penghormatan. Ya, apa dia? Hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka akan memberikan tahiyyah, penghormatan akan dikau bima, dengan ma. Apa yang lam tidak yuhayyika
menghormati akan dikau bihi, dengannya oleh Allah. Allah kata assalamu alayka ayyuhan nabi. Dia berkata assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka. Nabi pun jawab alayka. Nabi tak ada jawab alayka sam. Nabi kata alayka. Bila dia berkata celaka ke atas kamu wahai Abul Qasim, racunlah kamu, ya tak? Terracunlah kamu ya Abul Qasim. Nabi jawab alayka, gitu je. Ini bila mana dia, orang kata orang tu menyebut dengan perkataan celaka, boleh jawab balik, ya tak? Boleh jawab balik dengan celaka juga, ya tak? Pasal dia musuh, nyata dia adalah musuh. Tapi kalau dia dengan ucapan yang baik pada kita, tak usahlah pula kita, ya tak? Wa'alaikassalam kata kita, ya tak? Pasal pula dia mendoakan kesejahteraan kita, assalamualaikum. Dianya kafir. Takkan kita dah jawab wa'alaikassalam pula. Dia mahu mengucapkan sejahtera atas kita lawan balik pula dengan wa'alaikassalam pula dah. Yang Nabi tadi pasal memang orang tu kata alaikassalam, assalamu alayka, ya tak? Jadi ini yang dikatakan lam yuhayyika bihil dah. Jadi ada fa'il di sini yang jarang kita jumpa, dipanggil fa'il ini fa'il mudha'af. Mudha'af ni berganda. Hayya yuhayyi, tahiyyah. Hayya yuhayyi, tahiyyah. Apa makna tahiyyatul masjid? Menghormati masjid. Jadi bila kita kata tahiyyah itu penghormatan, orang putih kata greetings, ya. Orang putih kata greetings. Jadi at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan itu milik Allah. Jadi tahiyyah kita sesama kita assalamu alaikum. Tahiyyah orang bukan Islam good morning, good afternoon. Itulah tahiyyah ni tadi, ya tak? Kalau kita ada minal a'idin wal faizin, mereka ada pula Merry Christmas. Itu tahiyyah itu. Itu dipanggil tahiyyatul Eid. Ya tak? Dr. Qardawi tegur baru ni, ya. Ya, ditegur baru ni Qatar, Emirates. Ada Christmas, pokok Christmas yang termahal di dunia. Dia duduk di sana, dia duduk di Qatar, dia duduk di Emirates, tapi itu tidak menghalang dia untuk tegur Qatar dan Emirates kerana berleluasanya pokok Christmas. Nahnu fi mujtama' Masihiyyin, nahnu fi mujtama' Nasar, nahnu ummatul Islamiyah, katanya. Kita ini umat Islam. Apa pasal pula kita nak perlu ada pokok-pokok Christmas 5 amtar, 6 amtar, amtar tu meter, ya, amtar daripada meter, meter jadi amtar. 5 wa 6 amtar, amtar katanya. Yang satu tu reganya sampai 26 juta, 2.6 juta. 2.6 juta. Oh, mana? Jadi walaupun dia tu blacklist, tapi dia nak tegur, dia tegur lah, tak kira. Sebab dia ulama haq, ulama yang benar, ya. Ulama yang benar, kalau dia nak tegur, dia tegur lah. Walaupun ada risikonya, ya. Sekarang kena keluar, mana nak duduk, ya. Tapi dia tegur, ya. Tak kira, ya. Tak kira. Jadi demikianlah, ya tak? Musuh, ya. Demikianlah musuh. Jadi ada perkataan tahiyyah, iaitu greetings, penghormatan, ucapan-ucapan puji-pujian, itu dipanggil tahiyyah. Jadi daripada perkataan hayya yuhayyi, isimnya tahiyyah. Siapa ingat, ya, dalam Quran ada wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au misliha. Ya, ada dalam Quran. Saya tak ingat surah apa. Maksud surah ini. Wa idza huyyitum, kalau kamu diberikan pujian dan penghormatan bi tahiyyatin, dengan suatu tahiyyah, fahayyu, maka hendaklah balas dengan pujian dan penghormatan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Orang kata assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam warahmatullahi, lebih baik itu. Kalau orang kata assalamualaikum warahmatullahi, kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik itu. Ya tak? Itu dikatakan fahayyu bi ahsana minha au rudduha mithliha, ataupun balas balik seumpamanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Itu ada perkataan tu
Jadi saya nak sebut dalam surah itu, silap saya tak tengok dia punya indeks. Jadi kalau boleh tengok indeks dia, surah ni surah apa? Bunyinya wa idza huyyitum bitahiyyah. Apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu tahiyyah, penghormatan. Dalam surah apa? Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan dan pujian itu dengan cara yang lebih baik. Jadi ini sebenarnya ayat ini secara khususnya kepada Yahudi yang mengucapkan tahiyyah yang jahat kepada Nabi, penghormatan yang jahat kepada Nabi, bila mana mereka berkata assalamu alayka ya Abul Qasim, celaka atas kamu wahai Abu Qasim, ya, wahai bapa si Qasim, ya tak? Binasalah kamu, matilah kamu dengan racun, ya tak? Nabi jawab alaika, begitu, atas kamu juga. Jadi cakap-cakap mereka ni, ya, cakap-cakap mereka ini cakap-cakap yang tidak baik kepada Rasul, cakap-cakap yang sifatnya ithmi, udwan, maksiyah, maksiatir Rasul, dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Lalu mereka berkata sesama mereka, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dia berkata, apa merekanya di sini? Waw dan mereka, ya di awal, waw nun di akhir, tanda mereka. Mereka berkata fi anfusihim, diri-diri mereka sesama Yahudi ni, kalau betul lah Muhammad ini, ya, Rasul, laula yu'adzibuna Allahu bima naqul, kenapa tidak, ya, kenapa tidak yu'adzibuna, mengazabkan akan kami oleh Allah, bima naqul, dengan apa yang kami kata. Ni tak ada apa-apa kan? Kalau setengah orang kan dia buat jahat kan, betul pergi Mekah, tak ada apa pun, saya pergi Mekah tak ada apa-apa, tak ada kena gigit anjing pun. Dia buat jahat kan, dia buat jahat kan, betul dia pergi Mekah, suspend juga tu, apa-apa jadi di Mekah, balik-balik tak ada apa-apa. Teman hero balik Mekah, di Mekah tak ada apa pun, tak ada kena gigit anjing pun, ya. Itu contohlah, ya, tak ada apa berlaku pun. Jadi Yahudi ni tadi macam menghina dan mencabar apa? Kalau Tuhan, kalau yang kita kata terhadap Muhammad ini, ya, maknanya kalau dia itu betul Rasul, bila-bila masa Tuhan akan azab kita. Ini tak ada apa pun. Laula yu'adzibuna Allahu bima naqul, ya tak? Kenapa tidak? Lau di sini asalnya jikalau, tapi bila laula, kenapa tidak? Ya, laula, ya. Kenapa tidak yu'adzibuna Allah, mengazab akan kami oleh Allah. Tengok di situ, ya. Kami di situ maf'ul muqaddam. Allah itu fa'il muakhar. Ya, lagi sekali, ya. Na tu kami, maf'ul iaitu objek penyambut, muqaddam, didepankan, kedepankan. Allah itu isim ataupun dipanggil lafaz jalalah, fa'il muakhar, dikemudiankan fa'il. Selalunya fa'il dulu, itu baru maf'ul. Tak, yang ini maf'ul dulu baru datang fa'il. Ya, maf'ul dahulu. Mana maf'ulnya? Mana fa'ilnya? Allah. Itu dipanggil fa'il muakhar, maf'ul muqaddam. Ya, maf'ul muqaddam, dikedepankan maf'ul, dimuakharkan, ditakhirkan fa'il, ya. Jadi kenapa tidak mengazab akan kami oleh Allah? Cara nak tahu maf'ul tu kita terjemahkan akan. Cara nak tahu fa'il itu kita terjemahkan oleh. Mengazab akan kami oleh Allah dengan apa yang kami kata. Jadi bila mereka templak begitu, ayat kata hasbuhum jahannam. Apa makna hasbu? Cukuplah. Lagi apa? Memadailah. Itu maknanya hasbu. Kan? Macam hasbi Allah, memadailah bagiku Allah. Hasbunallah, memadalah bagi kami Allah. Cukuplah. Bagi mereka apa? Jahannam. Yaslaunaha dengan makna yadkhulunaha. Ya, yaslaunaha yadkhulunaha.
Maknanya masuk. Kan ada satu surah dalam suratul Masad, ya, fi jidha hablum mim masad, tu kan ada sayasla naran zata lahab. Sa tu akan, yasla masuk, ya, akan masuk, ya, akan masuk. Jadi di sini mereka akan masuk. Mereka masuk yaslaunaha. Orang tanya apa perkataan asal? Solat. Bukan solat. Kalau solat yusalli, itu sembahyang. Ya, kalau solat yusalli itu sembahyang. Ini bukan solat yusalli, ini solat yasla. Sayasla dengan makna masuk. Apa? Masuk neraka jahannam. Tengok di situ, jahannam tu muannas ke lelaki ke perempuan? Muannas ke muzakkar? Muannas feminin. Apa buktinya? Ha, yaslau naha. Ha tu kan untuk muannas. Api ni muannas, ya. Api ni feminin dalam nahwu Arab. Api ni feminin, muannas. Macam bila Allah seru api, ya nar kuni, ya dah, jadilah kamu bardan wa salaman, kan? Jadi disebut kuni, dia tak sebut kun. Dia tak sebut kun. Kalau kun itu untuk muzakkar, ya, untuk maskulin. Kalau untuk feminin disebut kuni. Jadilah kamu. Jadi jahannam itu api, api itu muannas, ya. Mereka masuk akannya. Fa bi'sal masir. Apa lawan bi'sa? Lawan bi'sa ni'mah, ya. Lawan bi'sa ialah ni'mah. Apa makna ni'mah? Sebaik-baik. Lawannya bi'sa, seburuk-buruk, ya tak? Seburuk-buruk itu dipanggil bi'sa, ya. Bi'sa lawannya ni'mah. Ni'mah sebaik-baik. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik maknanya pelindung dan sebaik-baik pembantu ialah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lawannya ialah bi'sa, seburuk-buruk, ya. Lawannya ialah bi'sa. Niqamah itu adalah maknanya kita kata maknanya kita kata Niqmah maknanya ialah kita kata bala, bencana lah. Niqmah adalah bala, bencana. Niqmah isim, ya. Niqmah isim. Fa bi'sa, seburuk-buruklah masir. Apa pasal kita terjemah tempat? Mim baris atas, ya. Mim baris atas adalah tempat masir, ya tak? Seburuk-buruk tempat, kembalilah neraka jahanam itu, ya, maknanya as the worst resort, ya tak? Seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Mana resort dia? Jahanam, ya. Jadi orang Melayu kita guna perkataan jahanam ni, pergi jahanam lah dia, ya. Mungkin dia ambil cakap orang putih kot, go to hell, ya tak? Go to hell, ya tak? Ada apa nak tanya perkataan di situ? Sebelum kita tengok syarah mufradat. Ya. Ya. Perkataan maksiat dengan rasul tu memang tak ada huruf jar ke apa? Fa'asa fir'aunur rasul. Mana dia? Oh sini. Sini. Dia kata bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Jadi mereka berbisik-bisik, bermesyuarat secara sulit dengan ithmi, perkara dosa, wal udwani, dan perkara dan juga permusuhan. Kemudian wayatanajawna, ya, dan mereka bermesyuarat untuk yatanajawna, ya, bi ma'siyatir rasul. Dia kaitannya di sini. Bi itu huruf jar tu, atau satu bil ismi, dua bil udwani, tiga bi ma'siyatir rasul. Ta'alluq, dia panggil ta'alluq. Huruf jar ni dia ada ta'alluq dia. Huruf jar majrur muta'alliqani, dia panggil bi yatanajawna. Muta'alliqani berkaitan dengan, macam saya makan dokong dan rambutan
dan manggih. Ya tak? Jadi maknanya di situ dan ni berkaitan dengan makan. Dan ni berkaitan dengan makan. Jadi ada bi di situ. Bil ithmi ni berkaitan dengan yatanajawna. Jadi udwan wa ma'siyah ni maknanya termasuk juga dengan bil udwani bi ma'siyati rasul. Takluknya kepada yatanajawna. Dia tertakluk ataupun terkaitnya dengan sanalah. Jadi dia bagi bawah tu pasal dia maktuf dia bagi. Dia maktuf dengan waw tu. Jadi maknanya waw huruf atau saya makan rambutan dan manggih dan dokong. Jadi manggih dan dokong tu kena makan pasal dia berkait dengan rambutan. Kena makan, maka dan manggih dan dokong. Jadi manggih dan dokong tu pun kena makan. Walaupun tak ada perkataan makan itu di awalnya. Dia tak ada saya makan rambutan dan saya makan manggih dan saya makan dokong. Tak payah ulang makan tu. Jadi bi di sini pun tak payah ulang. Bil ithmi, bil udwani, bil maksiyati rasul. Dia pegang dekat yang bermula tu, dikaitkan dengan waw tu. Waw tu, ya. Dan. Lain? Ustaz. Ya. Pasal masir tu, apa makna sebenarnya masir? Masir ini masir kalau mim bagi atas tu memang tempat kembali. Maknanya dia esok ke mana sudahnya? Gitulah, ya. Ke mana sudah neraka Jahannam lah. Asalnya daripada perkataan sara. Sara yasiru, ya. Sara yasiru. Sara dengan makna menjadi ia. Ya, sara yasiru menjadilah ia. Tapi kalau masir tempat kembalinya. Ya, tempat kembalinya ya seseorang itu dipanggil tempat kesudahannya seseorang. Asalnya sara. Itu Misra. Negeri Mesir itu adalah Misra, ya. Maknanya dia bukan daripada sara. Lain. Negeri Mesir itu bukan daripada sara. Negeri Mesir itu daripada Masara, daripada Misra, ya. Misra adalah suatu tempat di mana orang mencari kehidupan, itu dipanggil Misra, ya, Misra. Tapi itu bukan daripada sara. Macam ini dia daripada sara. Lain sikit. Lain. Tengok tuan-tuan, perkataan ithmi muka surat 10, dia syarahkan mufradan, dia syarahkan lagi kosakata tu, perbendaharaan vocabulary itu dia syarahkan lagi. Apa makna ithmi? Yakni dhanb. Ya, ithmi dengan makna dhanb. Jadi kita jumpa dalam Quran, ya, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan bertolong bantu atas perkara dosa dan permusuhan. Ya tak? Jadi apa makna dzam? Apa makna ithm? Wa huwa ma la yahillu fa'luhu lil insan. Wa huwa ma la yahillu. Apa makna la yahillu? Tidak la yahillu apa? Tidak halal fi'luhu. Fi'l perbuatan itu lil insan bagi manusia. Maknanya dosa ni adalah perkara yang tidak halal dilakukan oleh manusia, ya. Udwan ialah zulm, kezaliman. Zulm ialah kezaliman. Wal i'tida', ya, i'tida' ni ialah pencabulan. I'tida' iaitu pencabulan, ya. I'tida' ialah pencabulan. Kezaliman dan pencabulan terhadap kita kata ajaran Allah, ya, terhadap ajaran Allah. Maksiatir Rasul dikata isyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyan tu daripada asa lah. Tuan-tuan, asa ni dalam Quran ada dua tau. Satu isim asa, satu lagi fi'il. Kalau fi'il tadi asa apa? Derhaka. Kalau isim asa. Idrib bi'asakal apa?
Pukul apa? Tongkat. Ya tak? Jadi asa ni eja sama. Asa ni ejanya sama. Tapi satu asa dengan makna telah derhaka. Satu lagi asa dengan kata nama iaitu tongkat. Dalam bahasa Melayu pun ada begitu. Contohnya perkataan pukul. Pukul boleh isim kata nama, pukul juga boleh kata kerja. Kan? Jangan dipukul budak tu. Pukul berapa? Pukul berapa? What's the time? Now. Pukul berapa? Kalau orang Kelantan, pukul gambar. Gambar tu dipukul ni pula dah. Jadi pukul tu satu perkataan yang boleh membawa pelbagai makna. Boleh kata kerja, boleh kata nama. Pukul kata nama ialah pukul berapa. Pukul kata kerja ialah pukul budak. Tengok. Jadi Arab pun ada benda begitu, iaitu asa. Ada asa kata nama, tongkat. Ada asa kata kerja, telah menderhakai. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Jadi daripada asa timbullah isyan. Daripada asa timbullah isyan. Kan kita ada dalam Quran ada alladzi habbaba ilaina al-iman wal islam, habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kan? Isyan maknanya kedurhakaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adamut ta'ah. Adam ta'ah. Apa makna adam? Adam maknanya dengan ain, bukan dengan alif. Kalau alif tu Nabi Adam. Ini dengan ain. Adam dengan makna tidak. Adam dengan maknanya tidak. Wujud lawannya Adam, tiada. Ya, wujud lawannya Adam, tiada. Ya tak? Macam mana? Wujud, ya, ada. Ya tak? Lawannya tiada. Orang baru masuk Islam ya. Allah ya, Allah itu wujud ada, lawan tiada. Udah letak jadi masuk Islam. Ngapa lawan dah tak ada? Adam tu tiada taat akannya. Jadi perkataan taat orang Melayu tu daripada bahasa Arab. Taat orang Melayu tu daripada bahasa Arab itu ta'ah. Adam ya, wa adamu ta'atih, dan tiada taat akan dia. Itu maknanya maksiatir Rasul. Laula yu'adzibuna Allah, hal la yu'adzibuna Allah, kenapa tidak mengazab akan kami oleh Allah? Ada soalan? Oh, ada lagi sikit belakang di muka surat sebelah. Hasbuhum jahannam. Apa dia? Yakfihim, ya, yakfihim azabu jahannam fil akhirah. Yakfihim, yakfi daripada apa? Kafa yakfi, ya, kafa yakfi maknanya cukuplah bagi mereka, kan? Kafa tu cukup. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai saksi. Kamu tak mau tak apa dah, Allah jadi saksi, ya tak? Jadi kafa yakfi. Bukan sekolah kafa tu. Sekolah kafa tu kelas Arab fardu ain. Ya tak? Jadi dia bahasa Arab kafa yakfi, kifayah. Kafa yakfi, kifayah, isimnya kifayah. Kifayah tu maknanya yang cukup. Fardu kifayah, fardu yang mencukupkan keperluan ramai. Itu dipanggil fardu kifayah, fardu yang mencukupkan keperluan ramai, ya. Kafa yakfi, cukuplah mereka oleh azab jahannam, azab neraka jahannam fil akhirah. Tengok saya sebut jahannama, saya tak sebut jahannami, sebab dia tak menerima baris bawah. Jahannam ni tak menerima baris bawah. Patutnya di baris bawah tu dia mudhaf ilaih. Tak, dia tak terima baris bawah. Jahannam ni dia tak terima baris bawah. Diterima baris atas walaupun patutnya bawah. Adzabu jahannam walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kemudian
Dan dia kata apa? Yaslaunaha yani yadkhulunaha. Masuk mereka ke dalamnya. Wa yuqasuna harraha, dan mereka tersiksa dengan har, kepanasannya. Tengok ha lagi, ha? Ya, ha lagi. Maknanya mereka tersiksa oleh kepanasannya. Wa yuqasuna harruha, ya, bukan harraha, ya, harruha. Wa yuqasuna harruha, tersiksalah mereka dengan kepanasannya. Maka masir itu ialah marji', tempat kembali. Marji' daripada perkataan raja'a, kembali. Ya, raja'a yarji'u, ruju'. Ya, ruju' kembali kan. Marji' tempat kembali ke neraka jahanam. Sebenarnya kita dalam pelayaran, kita dalam bermusafiran, kita sekarang ni sebenarnya ada trip yang sementara, tempat yang kekal kita akhirat. Cumanya yang mana? Ashabul yamin ke ashabul shimal? Neraka ke syurga? Neraka confirm, syurga belum. Kita ni neraka confirm, syurga aja belum tahu lagi. Neraka senang, ya tak? Sekarang balik tak usah sembahyang maghrib, dah lah, cukup itu, ya tak? Lepas tu keluar kuala, terbangit, apa nama ni, tak ada dah bertudung-tudung, tak ada, pergi tengok ayuk, lantaknya kemban je, ya tak? Dah lah tu, sempoi je, ya tak? Sempoi. Neraka senang, neraka confirm, yang belum syurga je kita ni. Jadi kebajikan dan kebaikan yang kita buat sekarang ni ialah untuk bebaskan diri daripada azab. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi nar itu sudah pasti. Yang belum itu ialah jannah. Yang belum itu adalah jannah. Lagi mudah masuk nar. Sebab itu jalan ke neraka dipenuhi dengan syahwat, keseronokan, ya. Baru ni kami pergi, ya tak, ke Hanyai, ke Songkla. Bagi saya itu bukan tempat orang mukmin. Minta maaf lah, ya tak. Elok pergi Aceh, elok pergi Bandung, itu barulah rasa damai. Rasa, ya tak, barulah rasa damai. Dan yang paling sedih tu bila kita rasa bila kita berjumpa orang-orang Melayu tapi tak bercakap Melayu. Kita pula berputar-putar berbahasa isyarat. Dia Melayu, tak akan rasa sedih kita, ya tak. Yang Siam ni pula bawa tempayan, bawa uat, bawa Buddha punya, bawa masuk, ya tak, proses pensiaman itu berlaku. Ya, padahalnya Songkla tu asalnya Singgora, ya tak, asal Songkla itu adalah Singgora, dan Singgora itu sebahagian daripada Kesultanan Islam. Tapi begitu dahsyatnya mereka lakukan sampai Melayunya tu, sok-sok kata, yalah Islamnya, Melayunya tu dah tak cakap Melayu, ya tak. Dia tak pandai cakap Melayu, ya, dia tak pandai cakap. Dia kan ke Melayu, ya, tapi dia tak boleh cakap Melayu. Kami punya pemandu pelancong namanya Syidah, ya, dia pandai cakap Melayu sebab dia orang Fatani. Kahwin dengan orang Melayu Hanyai, namanya Idris, tapi tak boleh cakap Melayu. Dia sama dia berdua cakap siap. Kamu berdua Melayu? Kan? Kita dengan dia pun tak boleh nak lepas dengan si Idris ni tadi, ya. Pasal dia tak boleh cakap Melayu. Jadi bagaimana identiti, ya tak, ya? Bagaimana hilangnya identiti. Ini belum cerita lagi yang lain ni, ya, belum cerita lagi cara pakaiannya. Nauzubillah, ya. Baik, tapi ialah kita cuba tengok apa yang boleh kita dapat belajar, ya, daripada sana. Akibat, ya tak, akibat daripada kegagalan kita mempertahankan jati diri, ya. Itulah akibatnya. Itulah akibat. Baik, ada soalan? Kita masih lagi syarah mufradat, ya tak? Syarah tu maknanya penjelasan, ya, syarahan. Orang Melayu kata syarahan. Syarahan tu menjelaskan. Alam nashrah, bukankah kami telah menjelaskan dan melapangkan laka sadraka, dadamu yang terhimpit dan terasa sempit. Sebab itu bila nak periksa ke interview ke, baca alam nashrah, kata dia, ya. Kenapa lapang sikit dada tu? Itu bahasanya alam nashrah tu. Bahkan kita baca lepas Yasin pun alam nashrah, ya. Lepas Yasin tu kita baca alam nashrah. Sebab barangkali sebelum baca tu rasa sempit dengan masalah macam-macam, ya tak? Mudah-mudahan dilapangkan alam nashrah, ya tak? Lain? Baik, kita baca sedikit. Ala tata'ajjabu. Ala tata'ajjabu.
Ayuhan Nabi min amri haula'il munafiqin min amri haula'il munafiqin wa amri al-yahud alladhina haytum عن التحادث سرا فيما يؤذي المؤمنين لكنهم بعد هذا النهي يعودون إلى تناجيهم بالإثم والعدوان على المؤمنين ومعصية أوامرك. ألا تتعجب. Apa nak terjemah? Ala. Apa kata? Apa kata? Ya dah. Adakah? La? Tidak. Adakah tidak? Ta di depan? Engkau rasa takjub. Adakah kamu tak rasa takjub? Orang ni dah dilarang. Jangan nanti Allah akan pecahkan tembelang. Jangan buat sebarang mesyuarat sulit untuk menghina Islam, menghina Rasul. Tak ada rahsianya di sisi Allah. Tapi buat juga mesyuarat sulit untuk menghina Nabi ini tadi dan menghina umat Islam. Baik. Ala ta'jabu. Ya dah, ala ta'jabu. Adakah tidak kamu rasa ta'ajub, rasa pelik? Rasa pelik ayuhan Nabi min amri haula'il munafiqin, daripada amri, pekerjaan boleh, urusan pun boleh, ya. Amri ni jamaknya umur. Amri ni jamaknya ialah umur, ya tak? Urusan pun boleh, pekerjaan haula. Haula itu maknanya sama dengan apa perkataan lain haula? Hum. Ya, kalau perkataan lain haula itu adalah hum, iaitu mereka. Tidakkah kamu rasa takjub, rasa pelik dengan demo ni? Pelik betul dah. Khabar dah tak usah berbisik-bisik, bermusyarat secara sulit. Tuhan tahu punya. Dengan urus pekerjaan mereka orang munafikin, wa amril yahud, dan juga pekerjaan orang Yahudi, alladzina, yang engkau nahaitahum. Nahaita kepada naha. Cegah. Anta telah nahaitahum. Bukan kami. Nahaita, ta tu anta. Nun tu bukan kami. Nun tu daripada asal kalimah naha yanha. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Yanha tu asalnya daripada naha. Kan ada amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi itu maknanya cegah. Jadi naha itu bukan nun tu bukan kami. Nun tu daripada makna perkataan, iaitu mencegah. Naha. Nun tu asal kalimah, bukan tambahan, bukan. Jadi telah mencegah oleh anta, nahaitahum. Kamu telah mencegah mereka anit tahadufi sirran. Tahadus, hadis, percakapan sirran, secara rahsia, fima, pada apa yang yu'dzil mu'minin. Yu'dzi, menghina, tapi asalnya ialah menyakiti. Daripada apa asalnya? Asalnya apa? Itu fi'il mudhari' tu. Apa fi'il madinya? Adha. Fi'il madinya ialah adha yu'dzi. Adha yu'dzi. Kita keluar pada bilik ayu, apa kita baca? Alladhi adhaba 'anil adha wa afani. Adha tu yang menyakitkan, ya tak? Adha tu yang menyakitkan. Bila kita keluar pada bilik ayu, alhamdulillah alladhi adhaba, yang telah menghilangkan bagiku perkara yang menyakitkan. Alladhi adhaba 'anil
Adha tu yang menyakitkan. Ya, selagi tak boleh buang air, selagi itulah kita rasa ya dah sakit, nahan, ya dah berpeluh-peluh. Ya dah, jenuh kita baca ya dah. Atas bawah, ya dah. Orang ajak berlabut, kita dah tak boleh nak berlabut. Kawan dah tak boleh ya dah. Tingginya beca ya. Tingginya beca. Tinggi beca, 3 orang ni datang. Do datang, Re datang, Mi datang. Kan? Suai-suai ke morning lah. Ceritanya tak. Yu'zi menyakiti daripada adha yu'zi. Ya? Adha maknanya menyakiti. Ada orang bagi nama adha. Tak elok lah. Kan ada orang bagi nama adha kata ya. Tak elok nama tu. Itu maknanya menyakitkan. Ya, itu maknanya menyakitkan. Allahu akbar. Dan kadang-kadang kita tak tahu. Ya dah, mana tahu? Ya dah. Jadi menyakiti orang-orang mukmin. Lakinnahum, tetapi mereka ba'da hadzal nahi, selepas tegahan itu, ya'udun, kembali semula, buat balik PM. Ya dah. Tengah ni tahan lah pasal titah tuanku ada, tak usah berpesta. Tunggu lagi sebulan, balik semula. Ya tak? Sebenarnya tak timbul soal tangguh. Patutnya bukan tangguh. Ya tak? Tak timbul soal tangguh. Ya tak? Tengah ni tahan lagi lah. Esok balik semula. Itu dipanggil ya'udun. Ya'udun ni kembali semula. Apa asalnya? Ada ya'udu Eid. Dari situlah timbulnya Aidul Fitri, kembali suci. Aidul Adha, kembali berkorban. Jadi apa fi'il amarnya? Fi'il amarnya ialah ud. Fi'il amarnya ialah ud. Kembalilah. Ud. Kalau dah ramai, udu. Ya, kalau dah ramai jadi udu. Ada ya'udu, udu. Kalau dah ramai. Kalau seorang je ud. Ya. Tapi mereka kembali ila tanajihim. Tanaji, bisikan-bisikan mereka, rahsia-rahsia mereka, mesyuarat-mesyuarat sulit mereka, semua ke arah ithmi wal udwan 'alal mu'minin. Dosa dan permusuhan ke atas orang mukmin, wa ma'siyah awamirik, durhaka akan awamir. Awamir, perintah-perintah, awamirika, perintah-perintah engkau. Ya dah, awamir ialah perintah-perintah engkau. Orang yang memerintah dipanggil apa? Amir. Ya dah, amirul mukminin. Amir kalau seorang, kalau ramai tak apalah, baguslah mencuba, bagus. Ya dah. Itu bagus, itu memang ada tu, darah Arab tu ada. Kalau berani mencuba tu darah Arab. Ada darah Arab tu kan? Ada ke ya? Orang Melayu tak dia gemuk. Amir jamaknya umara. Jamak amir ialah umara, macam alim, ulama, faqir, fuqara, faqih, fuqaha, jahil, juhala, amir, umara. Itu kita tambah habir, upara, apro. Jadi maknanya daripada amir timbullah umara, ya. Jadi di sini ada perkataan awamir. Awamir itu ialah perintah-perintah engkau. Begitulah bisikan-bisikan mereka. Habis di situ. Cuba baca sikit lagi. Wa idza ja'uka hayyauka bikalamin lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim law kana Muhammadun nabiyyan haqqan la'adzabna Allah bima naqul. Di situ dia kata law kana Muhammadun nabiyyan. Tengok saya baca Muhammadun. Pasal apa? Isim kana.
Yang tahu buah kana je. Tak pun kereta kana, kereta buah kana, ya tak? Ada pula isim kana. Apa hukum isim kana? Marfu', ya. Hukum isim kana ialah marfu', khabarnya mansub. Itu yang nabiyan tu. Itu yang nabiyan tu mansub, ya. Nabiyan itu mansub. Tuan-tuan, ini latihan membaca kitab Arab, ya, latihan membaca kitab Arab dengan pendalilannya, ya, dengan pendalilan kenapa begini, kenapa begitu, ya. Jadi laukana, mungkin ada orang dia baca betul walaupun dia tak tahu kenapa barisnya begitu, ya tak? Dia baca betul tu lantaran dah biasa. Macam orang putih, kecil-kecil dah pandai cakap orang putih, ya tak? Macam orang Arab pun kecil-kecil dah pandai cakap Arab, ya tak? Walaupun dia tak tahu kaedah-kaedah tu, dia tak tahu, ya. Jadi mungkin ada orang boleh baca laukana Muhammadun nabiyyan haqq, boleh, ada, ya, boleh. Cuma dia tak tahu kenapa baris depan, kenapa baris atas, ya. Baca betul. Jadi Muhammadun tu isim kana marfu'. Bila ada isim ada khabar, khabarnya mansub. Makulah nabiyyan tu, haqqan tu jadi dia punya sifat. Apa makna laukan? Jikalau kana adalah Muhammad itu nabiyyan haqqan, benar-benar nabi, la'adzabna, nescaya mengazab akan kita oleh Allah. Begitu, ya tak? Jadi perkataan laukana, jikalau ada, laukana bainana habib, kan? Jikalau adalah mana bersama kita dengan Nabi, ladana minhul qasi wal qarib, ya tak? Akan hampirlah kepada kita orang yang jauh dan orang yang dekat, semua pakat-pakat datang hampir kepada kita, pasal kita ada Nabi di sini, ya. Ya, min taibatin qabla al-mujib, lantaran taibahnya Nabi itu begitu baik orangnya, elok baik orangnya. Itu laukana bainana, ya tak? Ustaz, siapa imam kita? Ustaz Azizi. Orang panggil dia Imam Laukana Bainana. Kata ngapa kau memanggil begitu? Kadang-kadang lagunya apa itu katanya. Kadang-kadang lagu bacaan sembahyang macam bunyi Laukana Bainana, kata dia. Dah panggil dia Imam Laukana Bainana, katanya dah. Dia kadang-kadang lagunya macam-macam, ya. Lagunya macam-macam. Jadi begitulah nescaya dia azab akan kita oleh Allah. Haula'i yakfihim jahannam. Cuba baca, haula'i yakfihim jahannam. Yakfihim jahannam. Haula'i tadi apa? Hum. Mereka. Yakfihim. Kafa. Cukuplah. Kafa yakfi. Kalau kafa tu past tense, ya, kafa fi'il madhi, past tense. Present tense-nya, mudhari'-nya yakfi. Kafa yakfi. Isimnya kifayah. Nah, isimnya adalah kifayah. Jadi bila sebut fardu kifayah, fardu yang mencukupkan keperluan, itu dipanggil, ya. Kalau kita pergi rumah orang Arab, tiba-tiba dia suruh tambah, kita tak reti nak nolak. Kita kata kafa. Cukup. Itu. Bahkan kita tak reti nolak, dia nolak. Kita dah cengkok perut kita dah sengkok, tak sama dengan perut dia. Mustahalam seorang, ya. Jadi kita dah sengkok, ya tak? Jadi kita boleh kata kafa, ya, kafa, cukup. Sebab itu orang dulu dia ada lagunya, wahia wa kafa, ya tak? Hiya tu dia kepada orang perempuan. Orang perempuan hiya, orang laki-laki huwa. Wahia wa kafa, dia cukuplah, tak payah orang lain dah. Itu biasa lagu tu, ya tak? Kita tak tahu baris, ya tak? Kita nyanyi je, ya tak? Kita nyanyi. Itu dia, ya tak? Jadi nama poh saya Wahia. Jadi ayah musik Wahia. Itunya kan. Itu cerita lama, ya tak? Baca lagi, ya tak? Yuqasuna harraha wa bi'sat hadhihi nihayatu lahum. Nihayah mana nihayah?
Lawannya bidayah. Lawannya bidayah. Bidayah ialah permulaan. Lawannya pengakhiran, kesudahan, dipanggil nihayah. Sebab itu ada kitab namanya Bidayah wa Nihayah. Maknanya bidayah wa nihayah, permulaan dan kesudahan. Jadi cukuplah betapa buruknya bi'sat, betapa buruknya nihayah, kesudahan. Kita tak kata happy ending, sad ending, ya tak? A very bad ending for him. Bad ending, ya tak? Maknanya seburuk-buruk ending lah nihayah itu. Nihayah itu, Jadi nihayah itu kesudahan, ending, kesudahan. Lawannya bidayah. Bidayah itu permulaan, starting, the good starting, good start, dipanggil bidayah. Lawannya nihayah. Habis di situ masuk kepada ayat yang baru, ayat ke-9. Insya-Allah. Kita berhenti situ. Kalau apa-apa soalan sila. Esok kita masuk ke ayat yang ke-9, Kita cuba usaha dapatkan mikrofon ni, Pasal nihayah tu. Memang sebab nihayah tu muannas. Buktinya hadhihi tu. Buktinya adalah hadhihi. Kalau tadi bi'sa tadi dia selepasnya masir, selepasnya masir. Masir itu bukan muannas, not feminine. Tapi di sini nihayah feminine, muannas, maka dia jadi bi'sat. Dia jadi bi'sat. Hadihin nihayatu lahum. Seburuk-buruklah kesudahan ini bagi mereka. Jadi dia ada ta taknis, dipanggil bagi feminine ta sebab ada nihayah. Nihayah tu muannas, feminine. Ada ta marbutah tu. Baik. Dalam dikatakan solar tadi tu, Solar yasla. Ada satu doa, saya keliru lagi satu doa. Baca tahu tapi tak tahu makna. Doa ni macam ni kan. Lebih kurang wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah laka fiha ridha walana fiha salah. Ada pedas. Walana fiha salah. Ya tak? Hiya laka ridha, tidaklah ada hajat daripada kami ya Allah, yang bagimu ianya membawa keredaan dan bagi kami ianya membawa kesolehan. Laka fiha ridha walana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi salah itu dengan ha. Salah hujung tu itu dengan makna kesolehan, membawa kepada kebaikan. Bukan solah aja, salah. Ada ha pedah. Belajar berhenti pada perkataan yang cukup. Jangan kerat. Saya tengok banyak khatib-khatib dikerat-keratnya perkataan. Dia berhenti bukan tempatnya. Cuba berhenti di tempat yang penuh perkataannya. Salah. Ya tak? Maknanya laka fiha ridha walana fiha salah. Jadi berhenti dekat salah. Jangan salah itu ha kan disambung pula lepas itu. Itu salah. Salah. Lari makna lari. Dulu kalau ngaji Quran memang berhenti sekerat, ambil huruf yang terakhir sambung ke sana. Jauh lari maknanya. Jauh lari maknanya. Memang dulu betul lah. Zaman mengaji yang jenis merangkak satu ngekor jangan lepas lari jauh, tak? Memang tak kena. Tak? Tapi setidaknya masih itu yang ada. Tapi sekarang tak boleh. Salah. Kita kena perbaiki cara baca kita. Terutama yang inilah, maknanya kita kata mereka yang terlibat dengan khutbah memang kena perbaikilah. Kadang-kadang risau kita dengar khutbah. Tak tahu. Bila sampai kepada ayat ke hadis ke risau. Baik, last kalau ada soalan. Daripada maksud terseksa, mereka terseksa akan kepanasannya, harraha. Asalnya daripada qasi. Qasi itu maknanya keras yang menyeksakan. Qasiyati qulubuhum thumma qasat.
qulubuhum, kemudian menjadi keras hati mereka. Thumma qasat qulubuhum, kemudian menjadi keras hati mereka. Jadi qasat itu daripada qasi. Qasi itu maknanya ialah keras terseksa. Keras terseksa oleh kepanasan ataupun akan kepanasannya, harraha, kepanasan jahannam. Jadi asalnya qasiyah. Asalnya qasiyah. Daripada qasiyah timbullah qasat. Qasat itu ta muannas itu pasal qulub. Qulub itu muannas. Thumma qasat qulubuhum. Qasiyah. Qasiyah itu keras terseksa akan panasnya api itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.